negara yang hebat dibangunkan oleh rakyat yang hebat. Untuk mencapai matlamat itu, mari bersama Livewire Initiatives. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Mohsin Amdan. Kita di Livewire Initiatives. Kita masih lagi dalam siri soalan lazim kaitan dengan rasuah. Abaikan saya punya bahagian sini sebab semalam saya kena assault kerana sengat dengan serangga. Saya pun tak tahu lah apa dia, tapi alhamdulillah lah, semua dugaan Allah Ta'ala kita hadapi lah dengan baik. Okey, so untuk hari ni saya akan pergi kepada soalan lazim rasuah berdasarkan buku handbook ini, iaitu handbook soalan lazim FAQ yang dikeluarkan oleh SPRM. Jadi hari ni saya nak pergi kepada soalan 3 dan soalan 4 sebab dia berkaitan. Baik, soalan ketiga ialah apakah kesalahan meminta atau menerima rasuah? Dalam kata lain, orang yang meminta ni ataupun menerima ni adalah satu kelompok yang sama sebagaimana kita bincangkan dalam soalan terdahulu, iaitu mereka yang memiliki kapasiti untuk mengimpos atau meletakkan undang-undang, peraturan, syarat ataupun mempunyai kuasa. So ini pihaknya. Jadi berdasarkan buku ini, apakah kesalahan meminta atau menerima rasuah? Jadi berdasarkan jawapan yang diberikan di sini ialah mana-mana orang atau ejen meminta atau menerima satu suapan rasuah sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Maksudnya bila kita kata ini adalah salah, sebab dia orang ni dia meminta atau dia pun menerima rasuah. Macam mana kita katakan salah tu? Salah apabila orang ini ataupun individu ini meminta ataupun menerima apa saja bentuk suapan sebagai balasan. Perkataan besar dia kat sini ialah sebagai balasan. Maksudnya dia minta sebab sebagai balasan dia akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dapat? Maksudnya saya ulang, dia adalah satu balasan. Maksudnya saya minta sebab sebagai balasan saya akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Okey, contoh yang diberikan oleh buku handbook SPRM ni ialah seorang YDP Majlis Perbandaran. Ingat ni contoh, bukanlah YDP tu buat hal. Ni contoh, sebab seorang YDP Majlis Perbandaran telah didapati bersalah kerana meminta dan menerima rasuah. Okey, dia didapati bersalah sebab dia meminta dan menerima. Maksudnya dia dah minta dan diterima pula rasuah sebanyak RM60,000. Duit tunai RM60,000 dia minta dan dia dapat, beserta satu set golf bernilai RM2,500. Maksudnya tunai dia dapat, barangan pun dia dapat. Set golf berharga RM2,500 daripada kontraktor. Maksudnya hanya kontraktor can be anything lah, business person yang menjalankan perniagaan lah dengan pihak Majlis Perbandaran ini. Okey, kerana menjanjikan kelulusan projek pembangunan perumahan seluas lebih kurang 10 ekar. Maksudnya ada beberapa kontraktor yang cuba mendapatkan projek dan YDP ini bagi kepada syarikat yang bayar dia RM60,000 dan juga belikan dia set golf. Maksudnya contoh inilah ni dialog dia. Contoh macam, okey, boleh saya boleh luluskan awak punya permohonan, tapi jelah tak banyak yang saya minta, cuma RM60,000 dan belikan saya satu set golf. Macam tu lebih kurang dialog dia. Baik, dan apabila dia ditangkap dan sabit kesalahan, YDP ini dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun dengan denda berjumlah RM312,500. Kalau saya tak silap, jumlah denda ni juga adalah berdasarkan jumlah suapan yang diterima. Dia ada berapa kali darab daripada situlah, adalah kira-kiranya. Nanti kita pergi pada bab tu. Okey, so ini soalan ketiga, iaitu apakah bentuk kesalahan si peminta atau si penerima. Macam saya janjikan tadi, iaitu soalan keempat bersangkut paut ialah sebab takkan si penerima aja, macam mana pula si pemberi. So soalan keempat berdasarkan handbook ini berbunyi sebegini: apakah kesalahan memberi suapan? Okey, jawapan di sini ialah mana-mana orang menawar atau memberi rasuah kepada seorang ejen atau pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
perkara berkaitan hal ehwal ejen pegawai awam tersebut. Contohlah kita ditahan di tepi jalan, tak pakai helmet contohnya, so polis pun tahan. Polis tahan polis tahan. Cik gini. Cik takkan tak boleh settle cik. Faham Itu contoh penawaran Alah cik, takkan tak boleh settle cik. Saya ada 50 je ni. Itu salah satu contoh. Itu baru benda kecil-kecil lah. Benda besar-besar pun banyak juga. Contohlah macam ada pekerja pendatang tanpa izin ditangkap. Lepas tu pula nak lepaskan dia. Cik, takkan tak boleh cik. Saya punya pekerja ni, kalau tak ada ni mati cik. Bisnes saya tak ada jalan ni. Kan? Cik nak berapa? Satu kepala saya settle. Contohnya macam tu lah. Okey. Jadi itu adalah satu kesalahan memberi suapan, dan dia bukan sekadar beri, termasuklah menawarkan suapan. Jadi kalau cukup bukti, benda ini boleh didakwa. Okey, so ni contoh yang diberikan oleh SPRM berdasarkan satu ucapan berita lah macam tu. Okey, Sibu kat mana? Sibu Sarawak. Okey, seorang kontraktor telah dijatuhkan hukuman 8 bulan penjara dan denda RM10,000 kerana memberi rasuah RM1,500 kepada pegawai pengurusan perhutanan. Rasuah itu bertujuan mempercepatkan proses permohonan permit to enter KUB. So, dalam kata lain, kontraktor ni dia nak dapatkan permit untuk pembalakan ini. So, apa dia buat? Dia pun menawar dan memberi RM1,500. Jadi apabila berlaku saja penerimaan itu dan dia dirakamkan bukti, maka si pemberi ini didakwa. Itulah dia. So menawar, memberi, menerima, kedua-dua pihak ini bertanggungjawab untuk didakwa sekiranya cukup evidence. Jadi kalau anda di luar sana nak berurusan dengan pegawai awam, jangan ingat semua orang boleh dibeli walaupun anda ada duit, sebab saya yakin kat luar sana ramai penyewa awam ini berintegriti dan mereka juga orang yang soleh. Jadi anda mungkin menawarkan sesuatu, tapi mereka juga dah bersedialah untuk memerangkap anda yang menawarkan sesuatu. Begitu juga anda kalau penyewa awam mengendalikan kontraktor-kontraktor di luar sana. Jangan ingat semua kontraktor ini kelabu biji mata kerja projek. Ramai kontraktor-kontraktor yang soleh orangnya. Jadi yang penting janganlah dan jauhilah perbuatan rasuah ini. Alright, so itu dulu yang saya dapat kongsikan hari ini di Live Wire Initiatives. Soal lazim berkaitan dengan rasuah. Jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen sekiranya perlu, hanya di Live Wire Initiatives. Doakan saya segera sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.